Saya pernah sebut tuan-tuan, hebat tak hebat Nabi Muhammad? Ketika kita nak mati pun boleh dapat syafaat kalau kita selalu selawat kat dia. Pernah ada seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ini ialah guru kepada Imam Syafi'i. Satu hari tuan-tuan, Sufyan Uyainah ni sedang tawaf. Dia tawaf-tawaf, tengok-tengok ada seorang anak muda. Anak muda ni tawaf dengan dia, duk ikut. Dia ingat anak muda ni kenal, rupanya anak muda ni tak kenal, tapi dia duk ikut Sufyan Uyainah ni. Sufyan Uyainah ni tengok anak muda ni, dia tawaf, dia selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala, duk selawat saja. Sebenarnya kalau kita tawaf, dia ada doa-doa yang Nabi ajar, disebut doa yang maksur. Kan tuan-tuan tengok kan, maksurat ada tak? Tuan-tuan tengok ada buku kecil kan, maksurat tu doa yang termaktub di dalam Quran yang Nabi baca. Dan doa ketika tawaf juga ada doa, tapi anak muda ni dia tak baca doa yang Nabi suruh baca. Dia selawat, sampai round ketiga selawat juga. Habis selawat dia sembahyang sunat tawaf lah. Sebelah Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni kalau tuan-tuan nak tahu, seorang alim hebat, cukup alim tuan-tuan, guru kepada Imam Syafi'i. Habis tuan-tuan dia sembahyang, Sufyan Uyainah tanya anak muda ni, wahai anak muda, kenapa aku tengok kamu tak baca doa yang Nabi baca? Kenapa kamu selawat? Dia pun tanya, wahai pakcik, dia tak kenal Sufyan Uyainah. Rupanya Sufyan Uyainah ni seorang tok guru hebat. Macam tuan-tuan lah kan, masuk masjid, tu siapa? Kuliah Ustaz Abdul Khairi. Siapa? Tu korang ajak, tu tak kenal aku tuan-tuan. Macam ni lah tuan-tuan. Siapa? Dia kata, saya Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah siapa? Saya guru. Oh, dia kata guru hebat ni, hak dalam YouTube, dia kata. Lebih kurang macam tu kan. Hebat ni, Masya Allah. Saya ni, dia kata, tahun lepas saya datang dengan ayah saya. Ayah saya ni, dia tawaf, semua dia selawat. Dia tak baca doa. Akhirnya habis dia tawaf, dia solat sunat tawaf. Lepas sunat tawaf, dia lemah, dia jatuh. Dia jatuh, saya reba kepala dia. Tengah reba tu, ayah saya memandang ke langit, kemudian dia meninggal. Ayah dia mati atas reba dia. Bila mati, dia kata, saya duk tengok ayah tu, tiba-tiba wajah dia dengan kaki ni, daripada kaki bertukar jadi hitam. Hitam, wajah hitam metalitnya. Hitam, orang utara kata belegam. Hitam tau. Kalau hitam panggil apa? Hitam meletet. Hitam apa? Belegam. Kami orang utara panggil hitam meletet. Tapi kalau mamak dia panggil hitam metalit. Hitam. Bila hitam, saya tengok wajah ayah, badan ayah hitam, saya menangis. Dia tak. Tengah duk menangis tu, tertidur. Saya tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu saya bermimpi. Datang seorang lelaki bercahaya wajah dia. Tiba-tiba lelaki itu duduk di sebelah ayah saya yang meninggal, dalam keadaan tubuhnya hitam. Tiba-tiba lelaki itu mengusap daripada kaki sampai ke kepala. Bila dia usap saja, tiba-tiba wajah dan badan ayah saya bertukar bercahaya. Bercahaya, dia kata. Lalu saya tanya, siapa saudara? Lelaki itu kata apa? Wahai saudara, dia kata, ayah kamu ni masa hidup dia banyak selalu buat maksiat. Betul atau tidak? Betul, dia kata. Tetapi walaupun dia buat maksiat, dia selalu selawat kepada aku. Maka aku datang memberi syafaat dekat dia. Akulah Muhammad Rasulullah. Kerana apa tuan-tuan? Rupanya ayah dia ni masa hidup buat maksiat, tapi buat maksiat pun selawat dekat Nabi. Macam kita kan, jahat-jahat juga, tapi selawat juga. Ada yang jenis tu pun ada kan. Jahat buat, tapi semayang juga. Jenis tu pun ada kan. Dia ni jahat, tapi selawat tak pernah tinggal. Bila selawat tak pernah tinggal, rupanya Nabi datang tuan-tuan. Oleh kerana bapak kamu ni selalu selawat kepada aku datang memberi syafaat kepada dia ketika dia meninggal. Nabi datang tuan-tuan bagi syafaat. Tambahlah tuan-tuan, kalau masa hidup ni kita duk selawat dekat Nabi. Tuan-tuan tengoklah orang yang selawat dekat Nabi ni, doa dia mustajab tak? Kak kalau nak mustajab doa, kak minta macam mana? Bertawasul. Kita boleh bertawasul. Kalau tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, bagaimana 3 anak muda, dia duduk dalam gua. Masuk gua, tiba-tiba gua tu jatuh. Mereka terperangkap dalam gua. Macam mana mereka nak keluar? Mereka bertawasul. Boleh bertawasul dengan amalan. Macam mana tuan-tuan? Ada anak muda ni kata, ya Allah, masa hidupku ya Allah, aku ni banyak harta. Satu hari ada pekerja aku ni kerja dengan aku.
Tiba-tiba dia berhenti. Aku simpan duit gaji dia. Kemudian aku beli kambing. Aku beli banyak. Kemudian pekerja tu datang semula. Mana duit gaji aku? Aku bertunjuk semua kambing ni kamu punya. Terus anak muda ni ambil kambing tu belah. Tak bagi apa pun. Aku bagi ya anak muda ni. Kerana-Mu ya Allah. Buka pintu gua ni. Dengan izin Allah, pintu tu terbuka. Kerana apa? Bertawasul dengan amalan. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan nak minta, bertawasul dengan amalan. Ya Allah, aku selalu selawat kepada Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu anak aku ni, awaklah degil sangat. Boleh, tuan-tuan. Dengan amalan. Kemudian tak boleh lagi, tak boleh keluar lagi. Anak muda ni kata, Ya Allah, aku masa hidup, Ya Allah, ada seorang perempuan, aku berkenan dengan dia. Tiba-tiba aku nak mengajak untuk melakukan persetubuhan. Dia kata apa? Kamu tak takut Allah ke? Akhirnya aku tinggal perempuan ni. Kalaulah aku tinggal perempuan ni kerana-Mu ya Allah, buka pintu gua ni. Tengok dengan amalan dia. Tiba-tiba pintu gua tu terbuka. Tak boleh keluar lagi. Anak muda yang ketiga. Ya Allah, satu hari aku pergi ke hutan balik. Aku bawa balik kayu. Tiba-tiba aku tengok mak aku dan ayahku telah tidur. Aku bawa susu nak bagi dia minum. Mak ayahku tidur. Aku tak sempat bagi minum. Sedangkan anak aku, isteriku minta nak minum susu. Aku tak bagi, dia kata. Kerana apa? Aku mengutamakan ibu dan ayah aku. Tiba-tiba ibu dan ayah aku jaga. Aku bagi dekat mak ayah aku. Kerana ikhlas. Kalau kerana ikhlas ni ya Allah, buka pintu gua. Tiba-tiba pintu gua terbuka, dia orang boleh keluar. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh bertawasul dengan amalan kita. Kakak, kalau kakak ada masalah dengan suami, doa macam ni. Ya Allah, dengan Nabi-Mu aku selalu ya Allah berselawat. Kalaulah aku selawat ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati suamiku ni ya Allah. Hari raya ni tak tahu duk bergaduh ni, nak balik sana ke sini ni. Ya Allah, lembut hati dia. Try doa. Doa insya-Allah. Bertawasul dengan amalan kita. Saya pernah tuan-tuan duduk dalam raudhah. Raudhah ni tempat mustajab doa. Tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan selalu duduk dalam raudhah, tapi tuan-tuan tak tahu. Manakah raudhah tuan-tuan? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ialah taman syurga. Ini raudhah. Tapi kita kata, aku nak pergi Mekah ni, nak pergi raudhah. Ni raudhah tuan-tuan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu namanya taman syurga. Orang yang duduk dalam raudhah ni disebut nazalat alaihimus sakinah. Allah turun padanya ketenangan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu tenang. Tenang tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh lena, duduk dalam majlis ilmu, lena. Itu nama tenang. Tuan-tuan, ni raudhah. Saya duduk raudhah tuan-tuan di Madinah lah. Raudhah tuan-tuan, kalau siapa yang tahu, tempat mustajab doa. Bukan tempat solat juga, tapi mustajab doa. Kalau boleh banyak doa. Macam mana? Saya doa bertawasul dengan Nabi. Saya duduk tu, Nabi dah sebelah. Ya Allah, aku berada dalam raudhah ini, taman syurga ya Allah. Ya Allah, sebelah ini kekasih-Mu Muhammad Rasulullah. Melalui kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, aku nak minta 10 perkara ya Allah. Makbulkan ya Allah. Saya minta 10 perkara. Balik-balik kakak abang, Allah makbul doa saya. 9 perkara on the spot. 9 perkara. Satu lagi ya belum. Tahu tak apa dia? Bukan menikah seorang lagi. Dah. Hak menikah tu pakai dak dah tuan-tuan. Bini aku menggerunkan. Memang tak ada harapan lah tuan-tuan. Hak jenis ceramah pam. Bini satu lah. Hak mana ustaz? Kita kena bersyukur kepada 4 lah tuan-tuan. Tuan-tuan jaga. Hak mana ustaz hak slow tu. Selalu tuan-tuan tengok ustaz Jeffrey apa? Al-Muhammadiyah. 3 bini. Hak jenis kita kena bersyukur. 3 tuan-tuan. Hak jenis pam. Balik bini ceramah kat saya pula tuan-tuan. Saya ceramah kat tuan-tuan, balik dia ceramah kat saya. Ni nak cerita tu 9 perkara on the spot. Ya Allah, aku nak ya Allah nak beli kereta. Ya Allah, doa bagi tinggi. Mercedes ya Allah, minta Mercedes. Alhamdulillah dapat Camry. Tuan-tuan jangan doa ya Allah maybe jadi ya. Kalau maybe KE 20 tuan-tuan. Minta bagi tinggi, tapi jangan tinggi sangat. Ya Allah, helikopter, ya Allah, tak ada. Susah, gaji 1,200 minta helikopter. Agak-agak lah kan. Saya minta apa? Ya Allah, Mercedes, ya Allah. Balik beli Camry, cash. Tuhan bagi rezeki, tuan-tuan. Yang kedua apa? Ya Allah, aku ni duduk rumah sewa lama dah, ya Allah. Berpuluh tahun dah. Ya Allah, aku nak ada rumah sendiri. Balik, saya buat rumah sendiri dengan duit KWSP. Saya kerja cikgu, dapat semua duit, buat rumah sendiri dengan tangan saya dan kudrat yang ada.
Buat sendiri tuan-tuan. Rumah orang tak percaya, buat rumah sendiri. Susun bata, ikat besi, buat sendiri. Dengan isteri saya. Beli mesin tu, mesin yang itulah, yang kodok. Alhamdulillah 2 bulan saya muka macam negro. Kira mak saya kata, ni Abdullah Khairi. Hitam tu tuan-tuan. Gelap duduk tengah panas. Ni minta lagi, ya Allah, aku ada anak, ya Allah 6 orang, bagilah anak aku hafal Quran. Alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran. Saya minta lagi, ya Allah, anak mak aku ni dia ada 5 penyakit. 5 penyakit. Ya Allah, kau bagilah panjang umur mak aku. Allah panjangkan umur mak saya daripada 2006 saya doa. Dia mati 2017. 11 tahun Allah panjang umur. Saya minta lagi macam-macam lah, 9 perkara. Lupa dah pun tuan-tuan. Satu lagi ya belum. Yang satu tu Pak, ya Allah, bagilah aku masuk syurga. Dan kalau aku nak mati, bagilah aku mati di atas tempat aku ceramah. Ni, minta mati atas ni. Tuan-tuan sebut amin. Tapi bukan sekarang. Semangat tuan-tuan hari lain dah tuan-tuan. Minta masuk syurga, mati atas ni. Kalau tuan-tuan lah tengok saya mati, kalau atas ni, tuan-tuan ulang baliklah video saya ni. Mungkin perkenaan Tuhan tu. Kerana apa? Saya minta dengan bertawassul kepada Nabi. Sebab tu abang kalau nak doa, tawassul dengan Nabi. Ya Allah, aku pernah selawat kepada Nabi, ya Allah, 1000 kali setiap hari. Ya Allah, aku ada isteri, ya Allah lembut, isteri hati isteriku. Allah lembut.